Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okeylah. Wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana untuk kali pertamanya kita dapat berjumpa pada malam ini menerusi sesi kuliah Surah An-Nur. Man pelangis punya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ia dapat menghidupkan kembali siri-siri kuliah yang surah-surah dan masjid-masjid, khususnya di negeri Selangor ini. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberi kesempatan pada malam ini untuk hadir beberapa orang, ya, solat secara berjemaah di surau ataupun juga di masjid dalam tempoh PKPB ini, khususnya di Selangor. 6 orang sahaja, termasuk imam. Dan kita sekarang ni masih lagi berusaha. Kita kena ada 3 benda lah, 3 benda dalam kita melakukan sesuatu. Yang pertama, doa. Kita doa mudah-mudahan kita dijauhi daripada bala bencana, daripada wabak sekarang ni COVID-19. Yang kedua, kita kena ada usaha. Di antara usahanya itu iaitu dengan mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan. Dan yang ketiganya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijauhi daripada wabak, ya, COVID-19 ini, mudah-mudahan insya-Allah. Baiklah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, terasa kekok sedikit kerana dah lama tak berkuliah. Dah lama tak mengajar. Ya, lama sangat dah. Sangat-sangat lama. Dan untuk perjumpaan pertama ni, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi ambillah yang mana yang baik itu sebagai pengajaran, ya, mana-mana yang buruk itu jadikanlah dia sebagai sempadan insya-Allah. Kita akan cuba baca 1-2 hadis, ya, dalam masa yang ada ini insya-Allah. Masih lagi Bahrul Mazi bab al-janazah. Sambung kuliah untuk surah An-Nur ini, kitab Bahrul Mazi jilid yang ke-7 bab al-janazah, hadis yang ke-101. Bab ma jaa fi qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam al-lahdu lana wasyaqqu li ghairina. Bab yang datang ia pada menyatakan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lubang lahat itu bagi kita dan lubang lorong di tengah itu bagi orang lain daripada kita. Ketahuilah kiranya saudaraku, menanam mayat itu hasil ia dengan dikambuskan dalam tanah yang digali dalam, tetapi ditanam dalam lubang lahat itu lebih afdal. Jadi untuk kita tanam suatu mayat itu, jenazah itu, cukuplah dengan menggali satu lubang yang dalam. Cukup. Itu maksudnya menggali, menanam. Gali lubang yang dalam, tanam, settle. Pakailah apa pun, jentolak ke, bulldozer ke, apa lagi, bang face bukan, bang face itu kumpulan. Apa lagi?
gali sendiri ke apa ke, pakailah apa saja pun. Yang penting ada lubang tanah, kita tanam dalam tu. Lubang yang dalam. Jadi dalamnya itu nanti kita akan bincangkan nanti insya-Allah dalam syarah hadis. Hadis ini oleh Imam At-Tirmizi oleh Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi insya-Allah. Jadi tapi ditanam dalam lubang lahat itu adalah merupakan perkara yang lebih afdal. Sebenarnya ni dah mengulang ni. Tapi tak apalah, kita start balik daripada hadis yang kita stop lagi tu. Jadi dalam lubang itu kita buat lahat. Kita buat lahat. Jadi lahat, liang lahat ni iaitu satu ruang dalam kubur yang mana merupakan tempat bagi kita meletakkan mayat. Jadi lahat ini dia ada lahat yang ke tepi. Kita dah gali kubur, dia akan gali lagi bawahnya tu sebelah tepi, menghadap ke arah kiblat. Maknanya dan lambung kanan di sebelah bawah, dan dia menghadap arah kiblat. Yang menghadap arah kiblat. Dan yang kedua, lahatnya lahat yang dalam. Kita dah gali macam tu, yang tengah tu kita akan gali lagi lubang. Untuk kita letakkan cukup untuk satu jenazah, satu mayat. Itu masuk lahat. Okey. Lupa audience dekat depan. Sebab tu saya live ni saya memang lemah sikit. Sebab saya suka tengok audience. Reaksi diorang tu menjadikan kita bersemangat. Kalau tengok kamera aja jadi lemah je. Baik. Tak apalah. Cuba belajar insya-Allah. Jadi dalil yang menunjukkan bahawasanya menanam satu mayat itu dalam tanah yang digali dalam, inilah hadisnya yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah. Hadisnya an Ibni Abbas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-lahdu lana wa syaqqu li ghairina. Yang diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Katanya telah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula lahat itu bagi kita dan lubang yang berlorong di tengah itu bagi orang lain daripada kita. Kata Abu Isa At-Tirmizi, pada bab ini ada juga riwayat daripada Jarir bin Abdullah dan juga daripada Aisyah, daripada Ibnu Umar dan juga Jabir bin Abdullah. Dan lagi hadis ini merupakan hadis hasan lagi, gharib daripada ini wajah. Baik, masalah menggali kubur itu bagaimana hukumnya? Kata Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Al-Muhadzab, disunatkan menggali kubur itu biar dalam sekira seperdirian dan lebih sehasta. Sunat hukumnya. Kita gali, kita berdiri atas kubur tu dan kita lebihkan sehasta. Maknanya kita duduk berdiri tegak, tangan di atas macam tu. Kita gali, jadi bila tanah tu dah sampai aras hujung jari kita itu dah dia kedalaman sesuatu lubang kubur yang disunatkan. Ini mengikut pendapat Imam Nawawi rahimahullah. Inilah yang masyhur, yang diputuskan dengan dia oleh al-ashab pada sekalian turuknya. Kebanyakan ulama dalam mazhab kita Syafi'i inilah yang masyhur dikatakan. Melainkan satu wajah yang telah dihikayatkan dia oleh Ar-Rafi'i dan lainnya bahawasanya seperdirian sahaja. Ini pendapat Ar-Rafi'i, satu wajah ni sajalah. Mana berdiri saja, cukup kadar setinggi kepala saja dalam kubur tersebut. Tetapi kebanyakannya berdiri dan juga lebihkan satu hasta. Dengan caranya maknanya kita berdiri dan kita hunjurkan tangan ke langit. Jadi bila jadi hujung tangan itu sama sukat dengan atas muka bumi, maka itulah sukatannya. Jadi dikadarkan oleh ulama dalam mazhab kita Syafi'i, setinggi seperdirian dan sehasta itu lebih kurang 4 hasta setengah dalamnya lubang itu. 4 hasta setengah, lebih kurang 7 kaki.
7 kaki. Ya. Lebar 3, lebar 3, panjang 7, dalam pun 7. Itu lebih kurang. Ya. Sama seperti kata ajis. Ya. Nak tanya Ustaz. Ya, saya. Itu kalau yang untuk taurat, kalau macam sekarang ni ada yang kalau ada accident apa semua tu kan, dia satu liang lahat tu ada 2-3 orang dia tanam. Macam mana tu Ustaz? Boleh tanam untuk beberapa orang dalam satu kubur, dalam satu liang, boleh. Ya. Tak ada masalah, boleh. Masukkan je lah. Dia kalau macam tu ukuran ni macam mana Ustaz? Ukuran kubur ni. Ukuran tambahlah. Kadang-kadang 4 orang tu dia Maknanya dalam maknanya dalam 4 orang lah. Maknanya dalam kubur tu jarak kalah dalam 4x3 12 kaki lebih kurang. Ya. Untuk 4 liang. Ya, macam tu dah lebih kurang. Ya. Terima kasih atas pertanyaan. Seterusnya, jadi itulah dia dalam kubur itu. Jadi masalah menggali kubur itu, apa faedahnya? Kenapa hendak didalamkan? Tak boleh ke gali sekaki je, cukup ngam-ngam untuk masuk saja? Tak boleh ke? Ya. Kenapa nak didalamkan kubur itu? Jadi dikatakan oleh ulama, ya, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Syarah Al-Muhadzab, telah menyebut Imam Syafi'i dan juga Asy-Syaikh Abu Hamid dan juga Al-Ashab, ya, iaitu ulama-ulama dalam mazhab kita Syafi'i, akan mendalamkan bagi gali kubur itu ada 3 faedah. 3 sebab. Pertama, the first one. Mata ke sana ya? Sini. Tiada dapat membongkar akan dia oleh binatang buas. Yang pertama. Ya, tak boleh digali oleh binatang buas. Biasanya yang suka gali kubur ni iaitu anjing lah, ataupun apa-apa sahaja binatang. Mana nak gali tu sebab dalam sangat. Ya, jadi diorang takkan gali lagi dah. Diorang penat nak gali. Sebab yang kedua, supaya tidak zahir bau mayat itu menyerbak keluar. Yang kedua, untuk mengelakkan daripada bau mayat itu keluar. Kerana kita tahu bahawasanya bau mayat manusia itu ya, sangat dahsyat, melebihi bau-bau bangkai-bangkai binatang dan sebagainya lah. Ya, mayat manusia ni bau dia memang satu macam. Dia lain sikit bau dia. Sebab itu kita pun kadang-kadang tu bila terlampau lama sangat mayat tersebut berada di luar, lambat ditanam dan sebagainya, dia ada, ya, bau yang kurang menyenangkan sikit lah. Yang ketiga, ya, kenapa digali dalam? Supaya jadi payah dan susah membongkarkan atas siapa-siapa yang hendak mencuri kain kafannya. Ya, kerana ada juga beberapa ataupun ada jugalah orang-orang yang suka untuk mencuri kain kafan jenazah, kain kafan mayat tadi tu. Ya, bila dah tanam, dia gali balik. Jadi bila dalam menyukarkanlah. Ya, menyukarkan dia orang untuk buat kerja. Tapi biasanya itulah, ya, diorang ni akan berpegang kepada peribahasa nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Kut mana pun bila nak sesuatu dia akan cuba juga buat. Ya, tapi itu usaha kita lah. Dan untuk mengelakkan daripada perkara ini lebih senang dilakukan. Kenapa, ya? Jadi kenapa ada setengah orang ni disuka gali, disuka ambil kain kafan ni, ya? Antaranya, ya, untuk mendatangkan rezeki yang melimpah ruah. Ya, biasanya dengan kain kafan ini, itulah dikatakan untuk boleh mendatangkan rezeki yang melimpah ruah. Ya, untuk dibuat tangkal dan sebagainya lah, atau dijampi, dipuja. Ya. Padahal kain kafan banyak padahal yang tak dipakai. Boleh beli kat kedai. Ya. Hendak dia punya kain kafan boleh minta kat surau. Jumpa dengan AJK surau masjid, ya, ataupun dengan AJK khairat, minta kain kafan sikit. Bagi free. Ya. Padahalnya kan.
Sebab ya nak keberkesanannya itu maka digali, ya. Jadi minta jauhlah daripada perbuatan-perbuatan yang boleh membawa kepada khurafat dan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah. Masalah seterusnya, menanam mayat itu bagaimana sekurang memadai? Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, itulah dia ukuran, ya, itulah dia ukuran yang dikatakan oleh Imam Al-Haramain, Imam Ghazali, Imam Ar-Rafi'i dan juga lain-lainnya daripada mereka itu rahimahullahu ajma'in, ya, bahawasanya tanam yang dikehendaki itu, yang memadai itu, yang pertama tadi tidak mengeluarkan bau mayat. Yang pertama, ya. Yang kedua, binatang buas tidak boleh menggali, membongkarkan tanah, ya. Dan yang ketiga, tidak dapat dicapai, ya, tidak dapat sampai ia kepada mayat. Maknanya kalau orang lain nak gali dan sebagainya, tak boleh sampai. Itulah dia sekurang-kurangnya memadai akan dalamnya ditanam sesuatu mayat tersebut. Baik. Lubang lahat dan lubang lorong tengah itu bagaimana? Ini liang ni, ya, liang lahat. Kata Imam Nawawi rahimahullah, lubang lahat itu ialah lubang yang digali pada pihak kiblat. Dirusuk lubang yang digali dalam seperunjung tadi. Ya. Jadi katakan lahat ini kubur memanjang macam ni, ya, kiblat di belakang, maknanya akan digali sebelah depan ni lah, ya, supaya sesuatu jenazah itu dia boleh melekat cantik, ya, untuk duduk menghadap ke arah kiblat. Itu yang pertama. Yang kedua, lubang yang lorong tengah, lubang yang digali sebagai parit, ya, yang dalamnya seperunjung tadi. Jadi sunat menggali kubur itu biar luas pihak dua kakinya dan kepalanya. Jadi yang keduanya, kubur, dan di tengah tu dia gali untuk buat liang, supaya muat untuk satu tubuh duduk dalam keadaan mengiring menghadap ke arah kiblat. Cuma make sure bila gali macam ini ataupun gali ke dalam sekalipun, liang yang macam mana sekalipun, kena biar cukup-cukup ataupun memadai untuk dimasukkan seorang. Sekiranya seorang sajalah dalam liang tersebut, ya. Kerana lepas itu katakan lubang tengah ni, lubang tengah bila dah masuk, ya, jadi bahu kiri di atas, sebab bahu kanan dah di bawah, menghadap ke arah kiblat, menghadap ke arah kiblat, ya. Jadi dia tutup dengan papan, ya, maka tak kena pada bahu ni. Jadi kena gali itu dalam jugalah, tengoklah ukuran tubuh tu, ya. Jadi supaya bila kita tutup dengan papan, dia tak kena kepada bahu yang di sebelah atas. Ya, jadi kena dalam jugalah sedikit. Jadi yang mana yang lebih afdal? Mana yang lebih afdal? Liang yang di dalam tu ke ataupun liang yang di lorong tengah? Hukumnya mengikut kata Imam Nawawi rahimahullah, ya, bahawasanya harus kedua-duanya. Telah ijma' ulama menanam dalam lahat dan juga lubang lorong di tengah itu harus kedua-duanya. Sama ada dibuat liang lahat, ya, yang di tepi itu, gali itu liang lahat, ataupun digali lorong itu, kedua-duanya hukumnya adalah harus. Ya, mana tak ada masalah, boleh. Yang mana-mana pun boleh. Tetapi tengok atas kesesuaian muka bumi, tengok atas kesesuaian tanah. Tetapi jika bumi itu keras, tidak turun dan tak jadi runtuh tanahnya, maka tanam dalam lahat itu lebih afdal. Tanam yang di tepi, kita buat gali tepi itu lebih afdal, ya, lahat. Jika tanah itu
ceruh, iaitu hendak runtuh, maka tanam di lubang lorong tengah itu lebih afdal. Jadi bergantunglah kepada tanah. Ataupun sebenarnya mana-mana bolehlah, ikut kesesuaian setempat. Ni macam tempat kita ini buat lorong, lorong tengah, ya, lorong tengah. Lepas tu tutup dengan papan, barulah dikambus dengan tanah. Itu yang apa? Ada tengah-tengah tempat sekarang ni, tempat moden tu dia pakai berdoza tu kan. Backhoe saya lupa. Ya, perkataan backhoe tu. Saya jangan sebut backhoe, biasa sebut berdoza je. Ya. Itu yang keluar bang face tu. Backhoe, kalau kita pakai backhoe tu, biasanya kadang-kadang macam tu terus. Ya. Ada setengah tempat dia akan ada orang yang gali liang tengah tu, ataupun yang dalam tu setengah tempat. Mana dia akan touch up lagi. Dia akan touch up, dia akan kemaskan. Backhoe tu yang luar tu saja, tapi yang dalam tu ada orang. Itu yang ada kes, ya. Seorang tukang gali tertimbus tu. Ya, tiba-tiba tanah runtuh. Dia timbus. Ya, tenggelam habis dia. Nasib baik ada kawan dia seorang lagi kat situ juga. Kan? Kawan dia sampai takat ni lah, ya, takat bahu ni. Ya, sebab kawan dia tengah berdiri, dia yang tengah duduk. Ya. Tanah runtuh. Nasib baik ada kawan dia. Sempatlah panggil orang lain tolong. Ya, tolong gali. Tidak tak pasal-pasal. Ya, tukang gali kubur dia yang terkubur dalam tu. Ya, tanpa sengaja. Ini berlaku ada kes yang berlaku tu bulan Mei gitu. Di Jerantut. Bulan Mei, baru lagi. Bulan Mei gitu. Ya. Ingatkan dia dah mati dah cakap. Ya, tapi alhamdulillah bernasib baik. Baik. Kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um dan ashab kita, jika suka hendaklah tanamkan di lubang berlorong tengah itu, ya, bolehlah gali sebagai parit dalam. Kemudian ditemboknya sekalian rusuknya dengan bata batu atau kayu atau lainnya. Dan gali pula di tengah-tengahnya sebagai peti bertutup dari atas. Akan jadi tempat tidur mayat, dan jadikan penutupnya dari atas lubang tengah itu batu bata yang besar atau papan atau lainnya. Kita biasa pakai papan lah, ya. Dan jangan beri lubang tengah itu kering galinya. Jangan terlalu cetek, jangan terlalu tohor. Ya, biar dalam sedikit. Yang penting memadai, ya, supaya jangan bersentuh papan penutup dari atas itu akan mayat. Jadi nak gali pastikanlah benda itu berlaku. Dan jadikanlah di celah-celah pada hubungan batu bata itu dengan keping-keping kecil daripada batu bata itu atau dengan rumput-rumput. Okay, baik. Masalah seterusnya, menanam akan mayat itu atas laki-laki kah atau perempuan? Siapa hendak tanam mayat tersebut, laki-laki kah atau perempuan? Ya, siapa nak tanam? Tapi ni jawapan ni kita dah tahu dah. Ya, tapi tak boleh kira. Ya, sebab tu ulama-ulama dulu dia tulis jugalah untuk pengesahan. Ya. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, berkata Imam Syafi'i dan juga al-ashab, ya, rahimahumullah, yang terlebih utama memerintah menanam mayat itu ialah laki-laki, sama ada mayat itu laki-laki ataupun perempuan. Maka ini tiada khilaf padanya. Ya, jadi yang nak menguruskan mana namanya ini orang laki-laki. Dia yang uruskan, dia yang perintah, dia yang juga yang angkat dan sebagainya lah, orang laki-laki. Ini yang lebih utama. Ya. Sebab laki-laki itu yang terlebih utama ialah kerana dua sebab. Pertama, laki-laki itu lebih kuat dan lebih perkasa daripada perempuan. Ya, the man is stronger than woman. Tapi ini segi strength, segi kekuatan, ya. Bukan segi yang lain.
Sebab laki perempuan ini dia ada lebih, ada lemah. Ada kelebihan masing-masing, ada kelemahan masing-masing. Saling cukup mencukupkan. Saling menyempurnakan sesebuah kehidupan. Tapi untuk kerja ini orang laki-laki. Sebab dia lebih kuat. Ya, Al-Quran pun ada bagi tahu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya. Orang laki-laki itulah pengawal sebagai pemimpin. Ya, yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan. Tetapi adakah bermaksud orang perempuan ni lemah? Tak. Ini segi kekuatan. Ya, segi akal mungkin dia lebih daripada kita laki-laki. Ya, segi ketahanan mungkin dia lebih daripada laki-laki. Tengok buat kerja lah. Kita buat kerja macam mana? Ya, buat sekejap penat. Buat kerja rumah sekejap je. Ya, baru basuh pinggan. Penat dah. Muka dah muncung lah. Kalau isteri macam mana? Dia basuh pinggannya, dia duduk bawa anaknya, dia duduk gosok bajunya, basuh bajunya. Semua dia buat relax je. Tenang je nampak. Ya. Kita bawa basuh pinggan, muka dah muncung lah. Dah penat dah. Itu beza dia. Ya, lelaki dan perempuan. Ada kelebihan masing-masing lah. Kelebihan masing-masing. Yang kedua, perempuan itu jika ia memerintah menanam akan mayat, nescaya membawa kepada terbuka setengah badannya. Dengan kerana dua sebab itu, tetaplah laki-laki terlebih utama menanamnya. Tetap majmuk. Yang kedua, jaga aurat. Sebab perempuan ya benda nak angkat ni kan. Jadi perempuan kalau buat kerja berat macam tu, maknanya takut-takut terdedah auratnya. Ya. Kena cincin lengan lah, apalah. Ya. Perempuan buat kerja, laki-laki tukang tengok. Jadi huru-hara jadinya. Ya. Elok-elok pakai jubah disingsing. Atas. Huru-hara lah kan. Jadi sebab itulah keutamaannya lebih kepada orang laki-laki itu. Kecualilah ketika itu tiada orang laki-laki, barulah dibolehkan kepada orang perempuan untuk menguruskan sesuatu jenazah. Jadi laki-laki ini uruskan jenazah mayat laki-laki dan juga mayat perempuan. Baik, masalah menanam mayat itu siapa yang aula daripada laki-laki? Jadi siapakah golongan laki-laki yang lebih utama untuk menanam mayat tersebut? Kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu', berkata ashab kita, bermula yang lebih aula laki-laki dengan menanam mayat itu ialah laki-laki yang lebih aula pada sembahyangkan atasnya. Laki-laki yang lebih utama untuk sembahyang jenazah, untuk menjadi imam sembahyang jenazah. Ya. Jadi bermula daripada ahli keluarganya lah waris, waris sedarah. Ya, kalau ayahnya, anaknya lah. Kalau anaknya kembali juga kepada ayahnya, kalau ayahnya masih hidup, masih ada kekuatan dan sebagainya. Dan begitulah seterusnya. Ya, bagi yang ada pertalian darah dan kerabat, itulah yang lebih utama, khususnya yang mahram dengan mayat tersebut. Apatah lagi kalau mayat itu merupakan mayat wanita. Sebab tu yang turun kat bawah tu, yang nak mengangkat tu, biar yang mahram. Biar terjaga auratnya, sama ada laki-laki ataupun perempuan. Ya. Jadi yang nak turun tu biarlah orang laki-laki yang mahram dengan mayat tersebut. Jadi didahulukan bapa, kemudian datuk, kemudian bapa bagi bapa. Ni datuk juga ni. Ya. Kemudian anak, kemudian cucu dan ke bawah. Kemudian saudara laki-laki, kemudian anak saudara laki-laki, kemudian pak saudara hinggalah akhirnya. Ya, itu contohlah dia punya aturan. Siapa yang nak tanamkan mayat tersebut? Masalah menanam mayat dalam bilangan orang yang gasal.
orang yang ganjil. So kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, ya, disunatkan keadaan orang yang menanam mayat itu yang bergasan, ganjil bilangannya. Jadi orang yang nak masuk dalam kubur tersebut, ya, yang nak tolong tanam, yang nak betulkan sebagainya itu, seboleh-bolehnya bilangan yang ganjil. Ya. Sekiranya dapat dipadakan dengan seorang, cukuplah seorang. Kalau seorang boleh buat, seorang cukup dalam lubang tu. Ya, nak betulkan, nak letak mayat tersebut dalam liang, nak buka tali dan sebagainya, ya, tali kapan, tali kain kapan, ya, nak sentuhkan pipi kanan ke tanah dan sebagainya, nak letakkan batu ataupun kepal batu, ya, sebagainya, seorang pun cukup kalau sekiranya berpada dengan seorang, mampu seorang buat, ya. Dan jika tak boleh, maulah dicukupkan dengan 3 orang atau 5 orang. Tak boleh seorang, 3 orang. Lepas tu biasa tempat kita pun, ya kan, seorang 3 orang. Itu hukumnya sunat. Ini hukumnya sunat, diganjilkan. Ini kata Imam Nawawi rahimahullahu taala. Sebab tu nak masuk dalam tu, seorang tak boleh nak handle 3 orang. Itu yang terbaik lah, ya. Kita ganjilkan bilangan orang yang nak dimasukkan, ya. Orang yang nak tolong masukkan mayat ke dalam kubur tersebut. Sekira-kira boleh dan berhajat pula kepadanya, itulah yang diittifaqkan atasnya. Inilah yang disepakatkan, ya, ataupun yang dipersetujui oleh Imam Nawawi rahimahullah. Baik. Masalah menghadang dengan kain, jangan beri nampak akan mayat waktu menanamnya. Kata Imam Nawawi rahimahullah, disunatkan juga kita menghadang dengan kain pada waktu mengambus mayat itu, sama ada mayat itu laki-laki ataupun perempuan. Itulah yang masyhur yang diputuskan dengan dia oleh al-ashab. Dan kata mereka itu, perempuan itu lebih kuat lagi, ya. Maknanya bila nak tanam itu kena tutup dengan kain masa nak turunkan tanah tersebut. Tapi kita tak payah dah, sebab kita dah pakai papan. Kita tak papan kan, rasa kan, tak papan baru kita turunkan tanah. Jadi tak payahlah pakai kain lagi. Ini kalau yang tak ada papan, tak ada papan dan sebagainya, yang ni kita kena pakai kain, ya. Sebab apa? Takut-takut terbuka auratnya atau terbuka sesuatu keaiban bila tanah tu dah kena pada tubuh, terbuka ke apa ke kan. Ini tak boleh tu, ya. Inilah antara sebab disunatkan sebegitu. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Hadis tersebut sama lagi kepada hadis yang seterusnya, hadis yang ke 102, bab ma yaqulu idza adkhala al-mayyit al-qubur. Barang yang diucapkan bila memasukkan mayat ke dalam kuburnya. Ya. Kita nak berhenti tak berhenti sekarang ke macam mana? Berhenti sekarang ke? Bolehlah saya ringkaskanlah. Sekali lagi insya-Allah. Okey, bab yang diucapkan apabila memasukkan mayat ke dalam kuburnya. Ketahuilah kiranya saudaraku, bila kita hendak memasukkan mayat ke dalam kubur itu, telah ada dalam hukum syarak, ya, barang yang diucapkan dan barang yang dibaca. Ya, ada dalam agama kita diajar apa yang hendak dibaca. Kata Imam Nawawi, kata Abu Isa At-Tirmizi, ya, Imam At-Tirmizi kata, ya, Ani bin Umar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza udkhila al-mayyit al-qabra, kana idza udkhila al-mayyit al-qabra, wa qala Abu Khalid marratan idza wudi'a al-mayyit fi lahdihi qala marratan bismillah wa billahi
wa ala millati Rasulillah wa qala marratan bismillahi wa billahi wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ia apabila memasukkan mayat ke dalam kubur. Dan kata Abu Khalid, sekali apabila meletakkan mayat ke dalam lubang lahatnya, mengucap ia sekali akan bismillah. Kata bismillah wa billahi wa ala millati Rasulillah, dan diucapkan sekali bismillahi wa billahi wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Isa At-Tirmizi, bermula hadis ini hadis hasan lagi gharib daripada ini wajah. Masalah memasukkan mayat ke dalam kubur dan ucapannya. Jadi kata Imam Nawawi, sunat mengucap ataupun membaca oleh orang yang nak memasukkan mayat ke dalam kubur akan bismillahi wa billahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bila nak masukkan mayat tu, angkat mayat tu, kita sunat kita baca bismillahi wa billahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masukkan. Hukumnya sunat. Tapi jarang orang baca ni biasanya ni. Tapi kalau orang betul tahu, dia akan bacalah. Ustaz, orang ni yang dalam ke yang atas? Yang atas lah, masa nak masukkan tu. Masa nak ulur tu, orang yang terima tu, masa masukkan tu, bacalah bismillahi wa billahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masa nak diletakkan ke dalam, maknanya selepas orang dalam tu terimalah mayat tu letak kat dalam, maka bacalah ucapan apa-apa ni, bacaan tersebut, doa tersebut, bismillahi wa billahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan disambung lagi dengan doa yang diucapkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Mukhtasar. Doanya boleh tahan juga panjang. I'm not sure. sempat tak sempat kot. Tak apa, doa ni kita sambung pada pertemuan yang akan datang insya-Allah. Dah ni semua sekali kan? Belasah lah ya. Kita sambung nanti kalau doa ni, saya akan baca doa nanti insya-Allah. Doa ni dan juga kita terjemahkan. Doa yang dibacakan oleh Imam Asy-Syafi'i selepas dia membacakan bismillahi wa billahi wa ala millati Rasulillah ketika memasukkan mayat ke dalam kubur. Baik. Masalah menyenam mayat menghadap kiblat. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, wajib kita menghantarkan mayat dalam kuburnya itu menghadap arah kiblat. Inilah apa yang dikeluarkan dalam mazhab kita Syafi'i. Dan dengan dialah memutuskan oleh jumhur, sekiranya ditanam akan dia dengan tidak menghadap kiblat dan dikambus akan dia, nescaya wajib dibongkarkan dan dipalingkan tidurnya dengan menghadap kiblat. Jadi bila dah tanam, tiba-tiba teringat, salah kiblat ni. Ataupun dia tak letak arah kiblat, dibaringkan sahaja ke atas, lupa nak letak arah kiblat. Kalau pasti begitu, wajib kena gali semula. Gali semula, kena letakkan menghadap ke arah kiblat. Kerana hukumnya adalah wajib. Dan kata Abu Tayyib dalam kitabnya Al-Mujarrad, menghadapkan kiblat itu sunat, bukannya wajib. Ini satu pendapat daripada Abu Tayyib. Tetapi yang sahihnya ialah yang pertama tadi, iaitu wajibnya menanam mayat itu menghadap ke arah kiblat. Dan sepakat sekalian ulama, sunat tidurkan mayat itu atas lambungan yang kanan. Menghadap arah kiblat wajib.
menghadap dengan lambung kanan ke bawah, itu hukumnya sunat. Maka jikalau ditidurkan atas lambung yang kiri dengan menghadap kiblat, harus jua, tetapi adalah ia menyalahi afdal. Wallahu a'lam. Maknanya hukumnya adalah makruh. Menyalahi yang lebih, yang afdal. Ya. Jadi maknanya menghadap kiblat itu wajib. Cara menghadap kiblat sunat. Bila kita menghadapkan dengan lambung sebelah kanan, itu hukumnya sunat. Kalau yang menghadap, kata kita letak di sebelah kiri, hukumnya adalah harus, tetapi menyalahi afdal. Ya, menyalahi afdal. Sebab itu yang terbaiknya lambung kanan menghadap arah kiblat. Yang penting dada tetap menghadap ke arah kiblat. Kalau tidak, dah tertanam sekalipun, wajib kena gali balik semula untuk betulkan arah kiblat. Wallahu a'lam. Menidurkan mayat dalam kubur, adakah berbantal? Kata Imam Nawawi rahimahullah dalam Syarah Muhadzab, sunat ditaruhkan bantal akan kepala mayat yang di dalam kuburnya itu dengan bantal daripada batu bata atau batu atau lainnya, dan bukakan pipinya yang kanan, letakkan di atas bantalnya atau atas tanah. Dan sunat pula disandarkan belakangnya dengan batu bata atau lainnya, supaya tidak ia kembali terbalik dan tidur terlentang. Macam kita buatlah. Bila kita dah baringkan tu, biasanya disediakan kepal tanah tu kan, ini kita letak. Bagi bantal ke, kita letak bantal kat sini, bata ke apa ke. Sunat daripada tanah. Kemudian bila dah letak macam tu, kita pun letak tanah sikit atau batu-batu sikit ke, supaya dia tidak terbalik semula. Jadi bantal tu daripada tanah. Dan tidak boleh, tak boleh ni apa ya? Makruh menjadikan mayat itu berbantal kapas atau tilam atau kainnya, tak boleh. Jadi makruh hukumnya. Tak apalah bagi letak bantal kapas, atau bantal MW. Sekarang ni bantal tilam macam-macam. Tilam apa tu? Melompat kat sini, yang dekat tepi ni tak terasa. Kalau yang spring tu, kita lompat sini pun melompat sekali. Kita naik lambat, bini dah tidur, kita kat tepi ni hanjak kantil, dia pula jatuh ke bawah. Ini kalau ini tilam yang mahal ribu-ribu ni, yang MW yang sebagainya tu kan, ada apa-apa jenama lagi entah. Lompat macam mana pun kat sebelah tak sedar. Itu macam-macam sekarang ni, canggih atau canggih. Jadi hukumnya makruh. Bantal dan tilam kita letakkan mayat tersebut. Jadi untuk gini itu je lah kot. Nanti kita akan sambung sikit lagi yang ni, tak habis lagi ni, tentang bab keranda sikit, tanam dengan keranda, apa hukum dia. Dan kita akan sambung selepas itu dengan beberapa hadis yang lain yang berkaitan dengan babul janazah, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan dapatlah kita ambil sedikit ilmu pada hari ini berkenaan dengan menanam jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.